duduk Al-Wadi. Lalu Nafi' jawab, yang aku lantik adalah Ibnu Abza. Umar tanya, siapa Ibnu Abza tu? Kemudian Nafi' jawab, Ibnu Abza tu adalah seorang bekas hamba. Bekas hamba, lantik jadi ketua di satu tempat Al-Wadi. Kemudian Umar kata, kamu lantik bekas hamba jadi pemimpin. Lalu Nafi' jawab, dia ni Ibnu Abza ni, dia orang yang mahir dalam Al-Quran. Dia juga alim dalam ilmu faraid. Dia juga qadi. Dia juga qadi, maksudnya dia ni alim dalam ilmu bab hakim. Lalu kata Umar Al-Khattab, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, benar-benar Allah telah mengangkat darjat seseorang itu dengan Al-Quran dan jatuhkan darjat seorang itu juga dengan Al-Quran. Maksudnya walaupun Ibnu Abza ni seorang yang bekas hamba, tetapi tidak dinilai dalam Islam dia ni bekas hamba dulu, tak. Tapi oleh kerana dia mahir Al-Quran, dia faham dengan ilmu Al-Quran, maka Islam telah meletakkan dia dengan kedudukan yang tertentu. Sebab tu dalam ayat yang lepas kita bincang, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kan? Allah telah mengangkat darjat orang-orang yang beriman dan orang alim di kalangan kamu. Jadi dengan kitab Al-Quran Allah telah mengangkat darjat. Begitu juga Ibnu Abza, yang walaupun dia bekas hamba, tetapi oleh kerana dia alim dalam ilmu Al-Quran, maka dia mendapat kedudukan yang tertentu dalam Islam. Baik. Kemudian kita juga bincang tentang kedudukan ataupun duduk di satu-satu tempat. Apabila disuruh untuk berdiri dalam majlis, kita ada bincang tentang melapangkan tempat dan satu lagi berdiri untuk pindah ke tempat lain. Hal tu dia sebenarnya tak wajib, tetapi ia merupakan yang sunnah. Setiap orang dia lebih berhak duduk di tempat dia. Kalau dia sampai situ, dia lebih berhak duduk di situ. Orang lain tak berhak untuk duduk di situ. Sebab Nabi SAW bersabda, man sabaqa ila ma lam yusbaq ilaihi fahuwa ahaqqu bih. Siapa yang lebih dulu sampai kepada sesuatu yang tak ada orang lain yang telah sampai kepada sesuatu itu sebelum dirinya, maka ia adalah orang yang lebih berhak di atas sesuatu itu. Ini hadis sahih riwayat Abu Daud. Jadi maksudnya orang yang sampai dulu dan duduk di situ, maka dia berhak tempat tu. Orang lain tak boleh nak halau dia, nak suruh ni, tak boleh. Yang boleh adalah sebagaimana yang disebut oleh Nabi, la yuqimanna ahadukum akhahu yawmal jum'ah thumma yukhalifu ila maq'adihi fayaq'uda fihi walakin yaqulu ifsahu. Jangan seseorang daripada kalian membuat saudaranya berdiri meninggalkan tempatnya, tetapi pada hari Jumaat kemudian ia menggantikannya menempati tempat duduk itu, akan tapi hendaklah ia berkata, tolong beri kelapangan. Maksudnya bila seseorang sampai di masjid, contoh hari Jumaat, dia tak boleh minta orang tu bangun pergi duduk tempat lain, aku nak duduk kat sini. Tak boleh. Yang boleh ialah dia minta kelapangan, minta ruang untuk dia duduk tepi tu. Baik. Dia bagi contoh di sini. Contohnya ada seseorang diminta pada orang lain untuk pergi ke masjid awal dan tempah tempat duduk untuk dia. Dia suruh orang lain pergi ke masjid untuk tempah tempat duduk kat dia. Kemudian orang tu duduk, hampak sejadah, dia duduk. Satgi orang hak tempah tu mari, dia kena bangun, orang tu duduk situ. Yang tu boleh. Yang tu boleh. Kebiasaan di zaman Nabi dulu, kalau yang ada hamba tu, dia buat macam tu lah. Dia buat macam tu lah. So hamba dulu pergi duduk tempat tu, kemudian bila dia sampai, dia akan duduk di situ. Baik. Ada pun
Kalau orang tu piawai, kemudian dia letak sejadah tepi dia tempah, yang tu tak boleh. Yang tu tak boleh. Yang boleh, dia hampak sejadah, dia duduk situ, kemudian orang tu mari tukang, dia ganti, orang tu bangun, yang tu boleh. Faham tak? Kalau dia letak sejadah, dia mari, dia letak sejadah tepi, dia dah tempah untuk orang, saya nak duduk sini, tak boleh, saya dah tempah. Yang tu tak boleh. Arab kadang-kadang dia buat perangai macam tu kan. Kita berebut nak naik bas kan, coaster apa kan, dia dah naik, dia tempah untuk 4 orang lagi kursi. Kita tengok kursi kosong, kita nak duduk, la mahjuz kullu main macam tu, dah tempah semua ni, dah 4 kursi tu dia tempah, main macam tu, dia seorang je naik kan. Baik, jadi ditempah tu untuk kawan-kawan dia. Begitu juga kalau dalam masjid, dia duduk di atas jadah tu, orang tu mari, yang tempah tu dia kena bangun. Ada pun dia tempah tempat yang lain, maka tak boleh. Kecuali lah kalau masjid yang buat, nak duduk situ Bilal belakang imam kan, yang tu boleh lah. Sebab kadang-kadang dalam masyarakat kita, dia ikut dan dia rasa nak, kalau tak tempah tu, dia dengan belakang imam pun dia pergi duduk kan. Satgi jadi apa-apa imam kan, batal tengah sujud kan, dia pun dah tak tahu nak buat macam mana. Jadi masjid mengambil tindakan, okey, kita tempah ni, ini belakang imam ni khas khas. Baik. Ataupun tempat tu untuk orang tertentu, raja ke kan? Ini diperbincangkan oleh para ulama, sebahagiannya membenarkannya. Letak yang ni khas, nanti raja nak mari sini, contoh. Baik. Kemudian seseorang lebih berhak atas tempat duduknya hingga ia pergi meninggalkannya. Maksudnya kalau dia pisat je, lepas tu dia nak mari balik, contoh dia nak ambil uduk, dia lebih berhak tempat tu. Kalau zaman sekarang kan pakai bawa sejadah kan, ataupun mungkin sejadah orang ingat tu masjid punya, kita pesan kat orang tepi ni, kata ni tolong jaga Ustaz nak pergi ambil uduk Ustaz. So kalau orang mari, yang tepi ni bila nak duduk ni, dia kata ni ada orang dah ni, yang tu boleh. Sebab dia pisat je, dia nak mari balik kerana dia dah duduk kat situ lebih awal. Yang tu boleh. Yang tu boleh. Jangan jadi bergaduh pula kan. Kadang-kadang yang jadi bergaduh ni sebab ilmu tak ada kan. Dia tak kira aku nak duduk sini, siapa suruh pergi keluar siapa suruh keluar kan. Saya pernah masa dekat Perancis tu kan, Perancis ada nak pergi satu tempat tu, kita baris panjang lah. Waktu tu di Perancis ni nak cari tempat makanan halal tu susah. Jadi duk lapang lah kan, dengan dahaga. Kebetulan duk baris tu nampak ada tempat yang minum ayak tu kan, yang picit tu minum ayak kan. Keluar pada baris nak pergi minum lah, saya nak patah balik. Lepas tu kebetulan ada belakang saya perempuan Itali. Dia punya maki lah. Dia punya maki. Dia tak boleh dah keluar tu, dia cakap Inggeris dengan telo Itali dia lah kan. Jadi bila kita dengar, ni orang Itali kan. Kebetulan masa di Jordan dulu ada subjek pilihan bahasa Itali, kita tahulah telo sikit-sikit tu kan. Bunyi tu ni perempuan Itali, dia punya maki kita sebab dia tak boleh dah keluar habis kan. Tapi dalam Islam, bila kita dah duduk tempat tu, kita pisat je, kita lebih berhak tempat tu sebab kita dulu tu Islam ni agama dia ajak semua kan, sampai ke yang macam ni tak ada dalam agama yang lain.
Jika ada seseorang pemilik majlis berkata pada orang yang hadir di majlisnya, tolong berdiri dan tinggalkan majlis, hendaklah hal itu dipenuhi, dan ia memang melakukan hal itu kerana ada satu keperluan yang tidak diperselisihkan. Kalau dalam majlis orang tertentu, dia minta supaya tolong tinggalkan majlis ni, kan? Orang-orang tertentu tolong tinggalkan majlis ni, hendaklah kita berlapang dada, bangun dan tinggalkan majlis tu. Sahibul majlis, orang yang mengendalikan majlis tu, dia berhak untuk minta supaya orang yang tak diperlukan tak ada dalam majlis tu. So tak perlu rasa hati, kan? Dah disuruh bangun untuk tinggalkan majlis, tinggalkan majlis, kan? Kadang kita ni bertembung dengan orang yang tak ada ilmu. Contoh kan, bila mari ke rumah, tetamu mari ke rumah, tuan rumah dia berhak untuk tak bagi masuk rumah, dan dia berhak untuk bagi tahu, minta maaf saya tak bersedia untuk terima tetamu. Kalau masyarakat kita lah, tuan rumah cakap macam tu macam mana? Minta maaf saya tak bersedia nak terima tamu, kan? Kamu boleh balik luar nanti lain kali lah kot. Kita pergi jajah habis, aku main rumah dia, dia tak bagi masuk. Padahal tuan rumah dia berhak. Ini ajaran dalam Islam. Kalau tengok dalam surah An-Nur, kita akan bertemu dengan adab yang begini. Tapi pertembungan kadang-kadang dalam masyarakat kita apabila tak faham adab yang telah diperkenalkan dalam Islam, so dia jadi bertembung lah. Bertembung tu kenapa? Kerana tak ada ilmu. So macam tu juga dalam majlis. Sahibul majlis, tuan empunya majlis, dia boleh minta 2-3 orang yang hujung tu minta meninggalkan majlis. Dia berhak. So dia tak jadi pertikaian cerita merata aku kena halau dah. Dia berhak. Kita bangun, okey, kita dah diminta untuk tinggalkan, tinggalkan. Baik. Kemudian begitu juga ayat yang Allah telah mengangkat darjat para ulama. Yang ayat yang saya baca tadi ni, Abdullah bin Mas'ud berkata, dalam ayat ni Allah memuji dan menyanjung para ulama. Sebab tu ada beberapa hadis, antaranya daripada Uthman bin Affan radhiyallahu an, dia kata Rasulullah SAW bersabda, yashfa'u yawmal qiyamati thalathatun, al-anbiya thumma al-ulama thumma syuhada. Pada hari kiamat ada 3 golongan yang akan memberi syafaat, iaitu para nabi, para ulama, kemudian para syuhada. Sebahagian ahli hadis mengatakan hadis ini adalah hasan. Esok di hari kiamat ada 3 golongan yang boleh bagi syafaat. Al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada. 3 golongan ni boleh bagi syafaat. Baik, ni kelebihan para ulama. Baik, kita tengok ayat yang ke-13. Ayat ke-13, ya ayyuhallazina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. Maksudnya, wahai orang beriman, apabila kamu hendak menghadap dan bertanyakan sesuatu pada Rasulullah, maka hendaklah kamu bersedekah, yakni kepada fakir miskin, sebelum kamu menghadapnya. Itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih bersih. Dalam pada itu, kalau kamu tidak ada benda yang hendak disedekahkan, kamu juga dibenarkan untuk menghadapnya mengenai perkara yang tidak dapat dielakkan, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mengasihani. Kemudian ayat ke-14, tidakkah engkau melihat bagaimana jahatnya orang yang bersahabat dengan kaum yang telah dimurkai oleh Allah dengan sebab kekufuran dan khianatnya? Mereka itu bukanlah dari golongan kamu dan bukan pula dari golongan kaum yang tersebut itu, kerana mereka adalah golongan munafik dan lagi mereka selalu bersumpah dengan dusta, sedang mereka mengetahui bahawasanya mereka berdusta. Baik, ayat ni pertama sekali
Kalau kita tengok ayat ni, dia ada sebab turun dia ataupun sababun nuzul. Ibn Jarir meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata orang Islam pada ketika tu terlalu banyak bertemu dengan Rasulullah. Banyak sangat, semua benda nak tanya Rasulullah. Daripada sebesar-besar perkara sampailah benda kecil-kecil, remeh-temeh, nak pergi jumpa Rasulullah, nak tanya. Baik. Jadi benda tu akan menjadi memberatkan Rasulullah. Tentu Rasulullah ni bukan malaikat. Rasulullah ni manusia. Rasulullah banyak tugasan. Rasulullah bukan saja pemimpin negara, Rasulullah pemimpin perang, Rasulullah juga imam, Rasulullah juga suami, Rasulullah juga ayah. Banyak tugas, pendakwah, banyak tugas. Jadi bila semua soalan nak pergi jumpa Rasulullah akan menyusahkan Rasulullah. Rasulullah makan, Rasulullah minum, Rasulullah perlu masa untuk keluarga. Kerana Rasulullah manusia. Itu hikmahnya kenapa Rasul itu diutus dari kalangan manusia. Kalau Rasul itu diutus dari kalangan malaikat, kita boleh bagi alasan, boleh malaikat tak makan, tak minum, boleh buat macam tu. Tapi oleh kerana Rasul itu dilantik dari kalangan manusia, maka manusia lain tak ada alasan. Kalau kita kata penat, Rasulullah pun penat, bahkan lagi penat lagi, sebab tugasan Rasulullah tu lagi banyak pada kita. Jadi bila para sahabat ataupun umat Islam pada ketika tu sikit-sikit remeh-temeh pun nak pergi jumpa Rasulullah, nak tanya, benda tu memberatkan Rasulullah. Kemudian lalu Allah ingin meringankan beban itu dari nabinya, Allah pun turunkan ayat 12. Ketika ayat 12 turun, ramai orang yang menahan diri dan tidak lagi bertanya pada Rasulullah. Lalu setelah itu Allah pun menurunkan ayat 13. Ayat 12 ni yang kita baca tadi, mafhum dia, wahai orang beriman, apabila kamu hendak berjumpa, menghadap dan bertanyakan sesuatu pada Rasulullah, maka hendaklah kamu bersedekah kepada fakir miskin sebelum kamu menghadapnya. Maksudnya bila nak berjumpa dengan Rasulullah, nak tanya sesuatu, nak tanya soalan, nak dapatkan ilmu daripada Rasulullah, kena sedekah dulu. Allah buat peraturan macam tu. Sebelum ni pergi jumpa terus, direct pergi jumpa, tahan Nabi, nak tanya je tahan Nabi. Ada yang tak nak dapat cepat lagi, pergi rumah. Jadi Allah nak meringankan bebanan Nabi tu, Allah buat satu peraturan, siapa nak jumpa Rasulullah, nak tanya ke, nak dapatkan ilmu ke, nak jumpa Rasulullah, kena sedekah pada fakir miskin dulu. Kena sedekah pada fakir miskin dulu. Lalu sahabat-sahabat ni menahan diri, kerana mereka tahu tujuan ayat itu diturunkan. Maksudnya nak meringankan beban Nabi. Tuan-tuan, beban tu, beban Rasulullah sampai tak ada masa kalau macam tu. Tuan-tuan, kita yang masa banyak, kadang-kadang kita mungkin rasa pelik, Allah takkan sampai tak ada masa langsung untuk ni. Kita akan fikir macam tu lah. Kita akan fikir macam tu lah. Macam ada orang lah, dia bagi soalan pada ustaz tertentu, dia pun WhatsApp ustaz tertentu, kemudian dia tunggu soalan dia tu dijawab. Dia tu, Allah, sombong ustaz ni, takkan tak ada masa nak jawab WhatsApp aku. Saya pernah masa dekat bawa jemaah umrah dulu, ada seorang ustaz, dia buka WhatsApp depan saya tengok 100,000 lebih, dia kan jumlah WhatsApp tu, atas tu 100,000 lebih dia tak baca lagi. Tak baca lagi. Maknanya dia dan ambil yang penting-penting. Kebetulan dia juga tulis buku, dia juga mengajar, dia banyak tugasan.
Jadi dia tak dan nak layan WhatsApp ni. Tambah-tambah kalau grup WhatsApp lagi memang tak tengok ah. Memang tak tengok ah. Individu-individu pun hak dia ada nama hak penting-penting. Kalau dia layan semua, tak buat apa. 100,000 lebih. Tuan-tuan, dia ni apa punya sombong ustaz ni. Aku tanya soalan sampai sudah 3 hari dah tak jawab. Ni ustaz apa macam ni? Sambil ni rokok ni, duk tengok bola kedai mamak. Punya banyak masa. Dia ingat dia banyak masa, orang lain pun banyak masa macam dia. Jadi dia anggap sombong. Oh, jangan macam tu. Jangan macam tu. Kan? Baik. Jadi satu, yang kedua, macam Nabi lah. Nabi tu seorang. Jadi orang Islam ramai. Kalau semua berfikiran yang sama, aku satu soalan je, takkan Rasulullah tak boleh jawab. Kalau 1,000 orang fikir benda yang sama, bukan 1,000 soalan. Jadi begitulah, akhirnya akan membebankan Nabi. Tuan-tuan, Nabi seorang, umat Islam pada ketika tu ramai. Saya nak sentuh sikit lah, nak kaitkan sikit. Tuan-tuan, kalau dengan kuliah ustaz mana-mana, mungkin nanti satu ketika tuan-tuan akan bertembung jumpa dia, kan? Tuan-tuan akan bertembung jumpa dia, jumpa kat Giant ke apa. Saya banyak kali macam tu lah. Mai-mai, Assalamualaikum ustaz. Dia buat macam ramah dah kenal lama. Okey lah. Cuma ustaz tu dia akan fikir, dia ni siapa? Duk fikir masjid mana ni? Masjid mana? Sebab ustaz tu dia bukan satu masjid. Katalah ada 30 masjid. Depan ni dengan, kalau campur-campur beratus muka, masjid mana dia muka pula nak ada hak lebih kurang mirip sama. Patutnya buat ustaz, saya jemaah masjid sekian. Okey lah macam tu. Tapi bagi dia, takkan tak kenal aku duduk depan masjid. Bukan dia seorang duduk depan, hak masjid lain pun ada agak hak duduk depan. Kan? Jadi berfikiran yang sama macam tu. So begitulah umat Islam pada ketika tu berfikiran yang sama. Satu soalan je kot nak tanya Rasulullah. Kan? Kalau semua orang fikir macam tu, maka banyaklah soalan yang dilambakkan pada Rasulullah. Lalu Allah nak meringankan bebanan Rasulullah, buat peraturan. Nak jumpa Rasulullah, buat bagi sedekah dulu. Sahabat-sahabat faham yang ni tujuan Allah turunkan memang nak ringankan bebanan Rasulullah. Sahabat faham. Sebab tu Allah buat peraturan begitu. Kan? Sama juga kita nak jumpa orang besar. Kan? Tak boleh direct. Kan? Contoh nak jumpa mufti kan. Kalau mufti buka semua direct, satgi hak mai tanya macam-macam nak pergi jumpa. Semua orang nak pergi pejabat, nak jumpa. Tanya soalan remeh-temeh, akhirnya mufti tak buat kerja apa. Duk jawab soalan tu je lah. Jadi Allah nak memperingatkan pada sahabat supaya jangan bebankan Nabi dengan perkara macam tu. Nabi banyak tugasan lain yang lebih penting. Bahkan Nabi juga manusia, ada penat dia. Nabi juga ada tugasan-tugasan yang sebagai ayah, sebagai suami. Susah tuan-tuan jadi orang yang dia public figure. Susah. Tuan-tuan syukurlah kita jadi orang yang orang tak apa nak kenal. Syukur lah. So masa kita tu lebih banyak lagi lah. Kalau orang ramai kenal, masa tu jadi sempit. Masa tu jadi sempit. Orang jumpa ni, nak rapat kita, orang jumpa. Ini kalau kita pergi mana-mana pun orang tak apa kenal, kita pun okey Susah kalau jadi ni. Kalau tuan-tuan tengok macam artis kan, kita pergi mana-mana, korek hidung pun orang tak kisah.
Artis bau garu macam ni je, ambil gambar artis garu di bahagian kepalanya. Jadi susah, hidup tertekan. Hidup tertekan. Jadi tuan-tuan, saya bukan nak bandingkan Rasulullah dengan yang tadi tu, tak. Tapi nak cerita benda ni menekan Rasulullah. Lalu Allah nak meringankan bebanan Rasulullah tersebut, maka Allah buat peraturan begitu. Kan? Idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Ibn Tirmidzi dan yang lainnya meriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib. Dia berkata, cuma hadis ni dia ada sedikit pertikaian. Ketika turun ayat yang ke-12 surah Al-Mujadilah, ya ayyuhallazina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Rasulullah berkata padaku, bagaimana menurutmu, apakah 1 dinar? Bila turun ayat ni, Allah bagi tahu siapa nak jumpa Rasulullah kena sedekah pada orang fakir miskin. Tapi Allah tak sebut sedekah berapa banyak. Rasulullah tanya pada Sayyidina Ali, macam mana pandangan kamu, apakah 1 dinar? Lalu Ali menjawab, mereka takkan mampu jika disuruh bersedekah dengan 1 dinar. Lalu baginda berkata, 1/2 dinar macam mana? Kemudian saya kembali menjawab, mereka tidak mampu. Lalu baginda berkata lagi, lalu berapa? Lalu saya menjawab, emas seberat 1 butir biji gandum. Baginda berkata, sesungguhnya kamu adalah orang yang memiliki sedikit harta, dan jawapan kamu itu kamu sesuaikan dengan keadaan kamu sendiri. Kemudian turun ayat yang ke-13. Ayat ke-13 ni menasahkan ayat yang ke-12, membatalkan ayat ke-12. So ayat ke-12 ni yang suruh bila nak jumpa Nabi kena sedekah dulu, Allah turunkan kejap je, nak bagi kefahaman pada para sahabat yang lain supaya jangan membebankan Nabi. Kemudian Allah tarik balik hukum tu dan turun ayat yang ke-13. Baik. Kemudian begitu juga kata Sayyidina Ali, sungguhnya di dalam kitab Allah terdapat sebuah ayat yang belum pernah diamalkan sebelum aku dan tidak pernah diamalkan oleh seseorang pun setelahku, iaitu ayat ya ayyuhallazina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu. Ayat yang 12 tu, waktu itu aku memiliki sekeping dinar lalu aku jual, dan apabila aku ingin melakukan pembicaraan khusus dengan Rasulullah, aku bersedekah dengan sekeping dirham hingga dirham-dirham hasil penjualanku dinarku itu habis. Lalu ayat ini pun dihapuskan dengan ayat yang ke-13. Sayyidina Ali dia sebut, dia kata sebagian ulama tidak menerima hadis ni. Mereka mengatakan seorang pun tak sempat untuk nak melakukan sedekah. Tapi sebahagian yang menerima hadis ni, mereka kata Sayyidina Ali je yang sempat untuk melakukan sedekah untuk jumpa Rasulullah. Lagipun ayat ini diturunkan hanya sebentar, tak lama. Tak lama. Baik. Kemudian sedekah yang disuruh oleh Allah tu bagi pada Rasulullah ke bagi pada orang miskin? Bagi pada orang miskin. Al-Quran bila diturunkan sentiasa memikirkan golongan-golongan yang tidak mampu, sehingga kan bila nak jumpa Rasulullah pun sedekah tu diberikan kepada orang miskin. Kalau nak tunggu zakat lama. Kebanyakan zakat ni dia setahun sekali ya. Kebanyakannya. Ada pun yang tak cukup setahun pun ada. Jadi nak tunggu zakat lama. Umat Islam diseru untuk bersedekah pada orang miskin kerana orang miskin keperluannya harian, bukan tahunan. Jadi kalau dalam masyarakat, kalau ada orang miskin, maka orang kampung tu kena fikirkan bagaimana nak buat supaya orang miskin tu terbela. Tapi kena orang miskin yang betul lah. Mungkin dia sakit, kan? Mungkin dia cacat, tak mampu kerja. Ada pun badan tegap malas nak kerja, tu lain cerita.
Duk jumpa ramai kat jenis macam ni kan, tengok badan sedap tapi malas kerja, lepas tu dia kata dia tak mampu sekian. Kesian lah. Tuan-tuan, sebab saya mengendalikan NGO kan? Jadi terlibat jugalah, selain kita bantu umat Islam di Syria, kita juga terlibat bantu yang dalam Malaysia ni. Tapi banyak jugalah yang jumpa bila nak pergi bantu, bila kita selidik balik, dia ni malas nak kerja sebenarnya. Bila kita cek balik kan latar belakang dia, tengok kesihatan dia, memang ada yang betul-betul tak mampu tu, memang kita bantulah. Memang kita bantu. Baik. Sebab kita tak mau nak bantu kepada orang yang dia bukan tak mampu, dia malas. Sedangkan orang yang infak melalui kita ni, ada orang yang bukan duit banyak pun, tapi dia nak sedekah. Dia duit tak banyak, dia dah buat kerja apa semua, ada sikit dia pun bagi sikit. Kita tak mau ambil daripada duit orang bukan kaya pun, pergi bagi pada orang malas ni. Kita tak mau macam tu. Baik. Namun dalam ayat ni, begitu juga kalau sebab Allah sebut tentang golongan yang tak mampu. Jika salah seorang dari kalian tidak menemukan sesuatu yang mampu disedekahkan, tidak mengapa baginya untuk melakukan pembicaraan dengan Rasulullah. Maksudnya yang sedekah tu adalah orang yang mampu. Bagi orang yang tak mampu nak sedekah, maka mereka boleh bertemu dengan Rasulullah dengan syarat mereka jumpa tu dengan kata keadaan yang sangat memerlukan untuk jawapan pada Rasulullah. Tetapi ayat ni macam saya sebut, ayat ni turun kejap je, tak lama. Cuma Allah nak bagi kefahaman pada para sahabat, jangan bebankan Nabi. Para sahabat mereka mudah faham. Sebab apa Allah turunkan ayat ni? Jangan bebankan Nabi. Sebab tu Sayyidina Ali sebut tak ada orang yang sempat untuk nak bagi sedekah pun. Tak ada orang yang sempat pun, kecuali Sayyidina Ali sendiri. Baik. Kemudian Abu Muslim Al-Asfahani, dia kata perintah untuk sedekah sebelum melakukan perbincangan, perjumpaan, pertanyaan, soalan dengan Rasulullah bertujuan untuk membezakan antara mana orang beriman yang tulus dan mana orang yang munafik. Antaranya lagi tujuan Allah turunkan ayat ni nak membezakan antara orang beriman dengan orang munafik. Orang beriman apabila turun ayat ni, mereka sedar bahawa tujuan Allah turunkan ayat ni adalah untuk jangan mengganggu Nabi, jangan membebankan Nabi. Bahkan yang ada duit mereka sedar keperluan untuk bersedekah. Tetapi orang munafik bila turun ayat ni, dia kedekut nak sedekah. Itu beza dia. Jadi malah nak jumpa, nak kena sedekah pula. Dan sedekah dia tu akan kembali pada orang beriman yang lain. Yang tu yang orang munafik tak nak tu. Orang munafik dia tak nak jumpa Nabi sebab nak kena sedekah, nak kena bayar. Dia tak faham bahawa ilmu tu lebih berharga daripada duit. Ilmu lebih berharga daripada duit. Orang munafik dia macam tu. Dia menganggap bahawa Allah nak kena bayar pula dah. Orang kita ni sebab kadang-kadang ilmu tu dia nak yang free je. Itu pun free pun malas. Kan? Sampai buat kuliah apa semua free pun tak mau dengar. Kalau bayar lagi ya. Bayar lagi ya. Kalau bab agama nak bayar je jadi susah. Tapi kalau bab lain, nak pi mandi kat Sunway Lagoon ke apa kan, mahal, tak apa. Masuk tengok binatang, mahal, tak apa. Tapi untuk ilmu, tak mampu lah, duit tak apa ada ni. Macam tu. Saya pernah dulu
masa saya duduk di salah sebuah camp, isi saya cikgu, tapi bila isteri ustaz ni, orang panggil ustazah lah. Padahal dia cikgu mat lah, isteri pertama cikgu mat lah. Kemudian adalah satu keluarga tu, dia minta boleh ajak anak-anak dia mengaji, 2 orang. Lepas tu isi saya kata tak apalah, nak minta izin suami dulu. Jadi dia pun tanya saya boleh ajak anak jiran ni 2 orang ajak mengaji. Lepas tu saya fikir tak apalah, ajaklah kan, kotlah dapat nanti mudah-mudahan jadi saham akhirat. Dia pun dapat saham akhirat, saya izin pun dapat saham akhirat free kan, anggapan macam tu lah. Kemudian duduk 2-3 hari makin ramai, mai 2-3 orang lagi, mai 2-3 orang, makin ramai pula. Saya tanya anak siapa ni? Saya mula nak marah. Anak-anak siapa? Marah tu bukan sebab mereka nak mengaji tak. Mana mak bapak dia? Ni mak bapak nak hantar anak mengaji, muka tak jumpa. Dia main, dengar cerita kata rumah tu ada mengaji, hampi-hampi. Tuan-tuan, katakanlah isteri saya buka tuition matematik kat rumah. Agak-agak mak bapak ni dia nak biar pergi macam tu lah. Tak, dia akan main. Ni dengar kata cikgu buka ni yang kelas tuition kat rumah matematik, satu subjek berapa ringgit kan? Kalau hak ilmu dunia. Tapi main hak ilmu Quran ni, dah dengar cerita ada mengaji Quran hampir ya. Main macam tu. Macam mana ilmu nak berkat? Kan mak ayah kita dulu tuan-tuan kan, hak generasi kita ni, mak ayah kita macam mana? Saya sama aja masa saya di KL, kemudian saya pindah ke Pantai Remeh, mak saya sama, bawa pergi jumpa tok guru kan. Saya ingat lagi tok guru mengajar Quran saya, nama panggil Tok Teh. Tok Teh, orang kampung biasa. Tok Teh ni anak-anak saya kan. Tok Teh tolong ajak Quran kat depa ni. Tapi kalau depa buat pangai main-main, Tok Teh nak buat apa pun, nak pukul ke apa, buatlah. Orang tua dia pesan apa? Jangan patah, jangan buta. Macam tu. Pergi jumpa tok guru, bawa anak, bagi tahu sekian. Tu adab dia. Ni kalau mak bapak sendiri pun tak ada adab, nak suruh anak mengaji Quran, itu kira free tu. Kalau kita letak duit lagi, dia akan apa mengajak Quran RM50. Tapi kalau kita mengajak subjek, dia tak bising. Tapi kalau mengajak Quran, dia berkira. Jadi orang munafik, bila nak bertemu dengan Nabi, nak tanya soalan apa semua, bila Allah tentukan syarat kena bayar dulu, sedekah dulu pada fakir miskin, dia tak mau. Nak kena sedekah pula, kena keluar duit dah. Sebab dia menganggap duit itu lebih berharga daripada ilmu. Ni orang munafik. So berhati-hati. Kemudian Allah telah menghapuskan ayat yang ke-12 dan Allah gantikan dengan ayat ke-13. Sebab tu kalau yang ayat 13 awal-awal ni, ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat. Allah Ta'ala, apakah kamu takut sedekah kerana hal itu mengurangkan harta? Allah tanya kamu kepada orang munafik, adakah kamu takut dengan sedekah itu akan kurangkan harta? Tu orang munafik. Orang munafik, dia takut dia sedekah nanti Allah berkurang. Dia berkira-kira duit untuk agama. Baik. Kemudian Al-Muqatil
Muqatil dia jelaskan hukum tersebut hanya berlaku selama 10 malam sahaja, kemudian dihapuskan. Maksudnya ayat ni hanya 10 malam je, kemudian dinasahkan, dihapuskan, dimansuhkan dan digantikan dengan dinasahkan dengan ayat yang ke-13 ni. Baik. Kemudian ada pandangan ulama yang lain, Al-Kalbi umpamanya, dia kata hal ini tidak terjadi kecuali hanya satu malam. Dia kata ayat ni turun semalam ya, kemudian esoknya digantikan dengan ayat yang lain. Walau bagaimanapun nak cerita, Allah turunkan ayat ni hanya sebentar. Tujuan hanya untuk bagi kefahaman, jangan membebankan Nabi SAW. Dan kepentingan untuk bersedekah kepada orang fakir miskin, kepentingan bersedekah kepada fakir miskin, benda tu dah jadi satu macam cetusan, walaupun sebentar dia jadi cetusan. Jangan bebankan Nabi, nak kena sedekah pada orang miskin. Wallahu ta'ala alam. Nanti insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa mohon maaf, dan saya sudahi dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.